Ni kalau kau keluar ni, kau lah hantu pertama yang keluar dalam video aku waktu tu. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ini FJ nak tunjuk kat korang satu video. Video ni bukanlah video hantu tapi video cerita orang cerita daripada pengalaman dia sewaktu berlaku di asrama di sekolah dululah. Di mana cerita ni bagi FJ agak menarik untuk kita ulas sedikit berkaitan dengan video ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok apa yang cuba disampaikan dalam video ni. Okey, video ni berkaitan dengan kisah misteri yang berlaku di asrama sekolah. Jom kita layan video ni, okey? Okey, 1, 2, 3. Aku ada satu kisah yang berlaku kat sekolah aku. Sampai sekarang aku tak dapat lupakan. Aku sekolah asrama. Kisah ni bermula daripada seorang pelajar yang rasa diri dia kena raba waktu tidur. Dia pun tak pasti yang dia kena raba ke tak. Dia bagi tahu kawan dia. Dan turns out kawan dia pun rasa benda yang sama. Jadi diorang ni kumpulkan siapa yang rasa kena raba dan bagi tahu pihak atasan. Yang geramnya pihak atasan tak percaya. Waktu ni satu sekolah dah heboh dah pasal kes raba ni. Sebab kita pun tak tahu antara student yang ilusi ataupun benda ni betul-betul berlaku. Kalau berlaku, siapa yang buat? Bila pihak atasan pun tak percaya, jadi tak ada tindakan yang berlaku ke atas kes ni. Nasib baik ada satu warden percaya dengan kes ni. Warden tu buat inisiatif sendiri untuk tolong kita orang. Contohnya kita orang tak boleh keluar bilik lepas pukul 12 malam. Kita orang diberi ensel untuk dipasang dan kita orang ada shift jaga malam. Yang jaga malam ni laki perempuan buat. Waktu dah kecoh ni semua orang takut dan lagi budak dom-dom bawah. Lepas dah 2 minggu kita orang jaga malam, tak ada apa-apa yang berlaku. Waktu ni dah timbul pelbagai spekulasi daripada pelajar. Ada yang cakap jin, ada yang cakap orang minyak yang buat kerja ni. Dan ada juga yang tak percaya dengan benda ni. Satu hari waktu perhimpunan, hari Isnin, pihak atasan dapat tahu yang kita orang ni jaga malam setiap hari. Jadi pihak atasan cakap, korang tak payah jaga malam sebab itu bukan tugas korang. Korang tidur je. Tapi warden yang percaya tu still suruh kita orang jaga malam juga bagi langkah berjaga-jaga. Esoknya kita orang dah dapat tangkap dah siapa yang buat kerja ni selama ni. Ini aku cerita daripada side aku ya. Satu malam lebih kurang pukul 3-4 pagi aku terjaga sebab ada bunyi jeritan daripada warden. Warden jerit, aku nampak kau kat belakang tu, keluar. Aku intai kat cermin, memang betul warden punya suara yang menjerit tu. Dia bercakap dekat arah pokok yang gelap. Pokok tu ada kat belakang asrama kita orang. Waktu ni aku dah syak dah. Mungkin dah dapat tangkap dah siapa punya kerja ni. Masa warden jerit tu, warden tu ada dekat depan aspuri kita orang. Warden tu bawa beberapa senior. Dan senior-senior ni tiba-tiba lari. Rupanya dalang tu dah pergi lari ke arah sekolah. Dan Alhamdulillah dapat juga dalang yang selama ni meraba anak dara orang. Rupanya budak tu adalah budak tingkatan 1 sekolah kita orang. Masa nak tangkap dia tu, dia terkencing tau. And senior pukul dia sebab ingatkan tu orang luar. Bila dah dapat tangkap, warden suruh buat demo balik macam mana dia ceroboh aspuri. Sebelum tu aku nak beritahu, bumbung surau ada connections dengan tingkat 2 aspuri. Jadi dia naik daripada bumbung tu terus straight ke tingkat 2 aspuri. Macam mana warden boleh tangkap? Aku cerita dari awal. Masa malam tu, warden nak buang sampah tau. Masa dia nak buang sampah, dia perasan ada orang dekat koridor aspura yang perhatikan dia. Dia rasa fishy lah dengan benda tu kan. Masa dia balik daripada buang sampah, dia tengok tak ada orang pun yang ngintai dia lagi. Dia pun fikir antara jin atau manusia. Pak. Dan balik je daripada buang sampah, warden tu terus perhatikan saja aspuri. Malam tu dia memang tak tidur pun sebab dia jaga aspuri. Masa dia perhati tu, dia ternampak ada satu lembaga hitam yang mengesot ke atas susu gajah menuju ke tingkat 2 aspuri. Time tu warden pun berdebar juga sebab tak tahu tu siapa. Tapi yang buatkan warden berani dan tahu itu manusia sebab dia pakai seluar track ada stripe hijau neon. Masa tu, warden terus kejutkan senior-senior untuk tolong dia tangkap budak tu. Tapi sebelum tu, dia perhati je apa yang budak tu buat. Benda first dia buat lepas sampai ke tingkat 2 aspuri, dia masuk ke toilet, dia tengok satu-satu bilik toilet. Dan dia tak jumpa orang kat dalam toilet, dia terus pergi ke dom 1. Dekat dom 1 ni, dia try umpil pintu dom 1 tapi tak berjaya. Masa ni kita orang baru habis sukan sekolah tau, jadi kita orang banyak medal. Dom 1 ada buat trap. Diorang letak medal kat atas tombol pintu. Sama 45. Kalau ada cubaan buka pintu, medal tu akan jatuh. Bawah medal tu, diorang letak tin biskut. Bila medal jatuh atas tin, akan menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Tapi cubaan umpil tu tak berjaya. Dalang ni pergi ke dom 2 pula. Inisiatif kita orang yang pasal ensel ni, budak aspura tak tahu.
Jadi dia tak tahu yang sebenarnya semua dom dah diensilkan. Dia pun tak berjaya nak umpil dom 2. Dia pergi kat dom 3. Masa tengah umpil dom 3, medal kat dom 1 jatuh. Sebab masa dia umpil dom 1, medal tu sebenarnya hampir nak jatuh. Jadi dia gelabah, dia terus lari. Bila dia lari, warden terus cepat kejar. Dia lari guna laluan yang sama. Cuma bila dia jatuh tu, dia jatuh kat longkang yang besar. Dia berjaya naik atas dan dia sorok kat belakang pokok. Masa ni lah yang aku dengar warden jerit tu. Dan bila kerja dia nak kantoi, banyak benda yang lain yang kantoi. Selama ni dia masuk Aspuri, dia listkan siapa yang pernah diraba. Dan dia curi pakaian dalam budak Aspuri berkotak-kotak. Masa hari Jumaat tu, budak Aspuri ada ceramah dekat surau. Waktu ni budak Aspura semua pergi solat Jumaat. Dan ada beberapa pelajar jumpa satu buku tazkirah budak lelaki ni. Dalam tu penuh plan untuk masuk ke dalam Aspuri. Dan biasalah bila benda jadi kecoh, kita jumpa pula plan tu time kes tengah hangat. Ketua pengawas pun rampas. Dan budak tu pun dah dihukum buang sekolah. Benda ni aku cerita untuk jadikan iktibar pada siapa yang jadi cikgu atau warden nanti. Korang janganlah anggap semua benda yang student cakap tu tak betul. Korang bayangkan kalau satu sekolah tak percaya apa yang pelajar cakap, benda ni akan jadi lebih besar dan trauma pada pelajar-pelajar. Thumbs up, sampai sekarang tak boleh lupa jasa warden yang tolong kita orang tu. Okey baik, habis dah berkaitan dengan video yang kita lihat tadi, di mana ialah penceritaan semula berkaitan dengan satu kejadian misteri yang berlaku di sekolah lah. Dan cerita ni dia ringkaskan sinopsis dia, iaitu berlaku kejadian di mana pelajar perempuan diraba di Aspuri. Kalau asrama ni kita biasa panggil Aspuri lah. Dan kemudian berlakulah orang kata cakap-cakap misteri dan sebagainya. Kemudian pihak pentadbiran tidak percaya dengan kata-kata ataupun dakwaan tersebut, dan akhirnya ada seorang warden ni yang agak percaya dengan gangguan yang diterima oleh murid-murid ni. Jadi dia minta semua pelajar untuk Aspuri untuk pasang ensel dekat pintu. Lepas tu dia terjumpa seorang budak lelaki ni, di mana kalau daripada video tu dimention tingkatan 1 dan sebagainya. Dan modus operandi dia kalau kita lihat tadi, dia punya perlakuan dia tu agak pelik lah sangat kan. Sebab kalau tengok daripada dia cerita tu, dia katakan warden dia tu nampak dia tengok dia, ataupun dia perhatikan waktu budak tu dah nak kantoi, dia pergi ke arah tandas, dia buka satu-satu pintu pada waktu mungkin tengah malam dan sebagainya. Dan ini adalah bagi dia satu perbuatan yang agak tidak normal lah, di mana kalau ikutkan keberanian orang untuk pergi waktu malam ke Aspuri ni memang lain macam lah budak ni kan. Dan okey, sebenarnya FJ ada benda nak cakap kat korang berkaitan dengan kisah ni. Okey, benda ni penting sebab bagi FJ untuk faham cerita misteri ataupun cerita seram daripada cerita yang orang perempuan ni ceritakan, Kak Adi kalau tak silap dia ceritakan, banyak benda yang kita boleh belajar daripada kisah ni. Okey, pertama sekali iaitu berkaitan dengan dakwaan lah. Okey, dakwaan. Okey, di mana ada murid ataupun pelajar yang percaya bahawa apabila berlaku sesuatu misteri tu, diraba dan sebagainya, mereka percaya bahawa ini adalah benda misteri yang berlaku sebab hantu, jin kacau dan sebagainya. Okey, itu satu pemikiran ataupun satu pihak lah. Kemudian ada satu pihak ataupun satu pemikiran lagi, dia tak percaya dengan benda-benda macam ni. Dia tak percaya dengan benda ni. Contohnya sebagai bertakbir mereka. Bertakbir kata, alah ni semua benda tak betul lah. Jangan sebar-sebarkan lah dakwaan ini kan. Kita tak percaya dan sebagainya lah. Kemudian ada satu lagi pihak yang dia meletakkan 50-50, iaitu warden dia. Sama ada nak percaya atau tak percaya, kita siasat dulu. Adakah kejadian ni memang betul misteri yang dilakukan oleh alam gaib ke, makhluk gaib ke, atau benda manusia yang buat. Okey, korang nampak tak sebenarnya daripada cerita yang disampaikan ni kan, dalam realiti dunia misteri, dunia kisah seram, cerita hantu, cerita apa benda lah, misteri alam gaib ke kan, ada ketiga-tiga jenis perangai ni. Iaitu satu perangai di mana orang terus letakkan kepercayaan bahawa ini adalah gangguan, ini adalah betul. Dia tak payah fikir lah. Dia jadi benda suatu perkara tu, dia terus, aku percaya ini adalah gangguan setan, ini adalah gangguan. Okay, dia terus sakit sikit terus pergi jumpa Tok Bomoh apa semua. Itu ada satu pihak yang berfikiran seperti itu. Kalau dia berfikiran seperti ini, selesai tak masalah? Confirm tak selesai. Kita tak tahu kita tak reveal akan misteri tersebut kan. Semua percaya, pakat percaya, baca Yasin je lah. Baca Yasin, end up misteri tersebut tidak dapat dirungkai dan akhirnya orang yang melakukan perbuatan jenayah itu terlepas. Itu satu. Kemudian yang kedua, perangai orang yang tak percaya.
Pun ada juga dalam, kalau kita tengok dalam realiti dunia seram apa semua, orang tak percaya terus. Ini semua karut, ini semua fake. Aku tak percaya apa semua ni lah. Karut, mana ada hantu apa, mana ada kacau. Zaman sekarang dah moden apa semua. Semua tu dakwaan tipu lah. Semuanya fake lah. Ada yang perangai macam ni sebenarnya kan. Kalau nampak cerita ni tu yang FJ cakap best gila. Kalau korang tahu apa benda yang tersirat dalam cerita ni. Iaitu yang kalau daripada kisah tersebut, bahagian pentadbir mereka lah ataupun pentadbiran dan sebagainya, dia orang tak percaya. Dia kata ngarut lah, budak-budak ni saja lah, penakut lah apa semua kan. Kalau bersifat tak percaya macam tu, selesai tak masalah? Tak selesai masalah. Kemudian penjenayah yang ataupun misteri tersebut tak terungkai dan orang yang melakukan jenayah tersebut dia bebas lah. Nampak tak kesan dan efek dia? Dan ada satu pihak lagi yang FJ memang respect, iaitu warden ni lah. Macam di akhir video pun dia kata respect kepada warden ni tu kan. Yang orang macam ni, dia meletakkan kepercayaan 50-50. Di mana dia nak kata percaya 100% kepada budak pun tak, nak kata tak percaya pun tak. Jadi dia pergi buat siasatan ataupun dia pergi melakukan tindakan lah. Seperti mana dia suruh budak Aspuri pasang engsel. Sebab dia nak tengok, kalau dah pasang engsel, berlaku tak kes raba ni. Mungkin dia berfikiran kalau dah pasang engsel kepada semua dom Aspuri ni, masih berlaku kejadian raba dan sebagainya, kemungkinan itu mungkin boleh berat dikatakan gangguan misteri ataupun makhluk halus. Dia nak tengok benda tu. Okey, kemudian budak perempuan ni tadi kata dia orang pasang perangkap berapa semua memang terbaik lah kan. Kemudian bila dia tengok teori tersebut, dia nak uji akan kajian dia tu kan. Lepas tu nak kata jadikan cerita, dia ternampak lah ada satu lembaga yang sedang, itu kalau dia jenis penakut, kalau dia jenis pergi kepada pemahaman atau pemikiran yang pertama tadi, mungkin dia cakap hantu lah. Aku nak buang sampah, aku nampak hantu, aku takut lah waktu tu, ada pukul 2-3 pagi. Ataupun tak logik lah kalau ada budak berani dan sebagainya. Dan budak tu tingkatan 1. Kalau kita fikir logik, memang tak logik weh. Dengan keberanian dia nak pergi merangkak apa semua kan, kat atas bumbung. Tempat asrama ni bukan main-main. Dia selalu kalau cerita kat asrama ni, banyak lah kisah-kisah seram yang diceritakan. FJ pun ada jugalah kisah-kisah seram sebenarnya. Tapi tak naklah cerita kat korang. Tak silap AJ dah pernah cerita rasanya, cerita seram dekat asrama. Jadi benda tu yang berlaku. Lepas tu bila dia kaji dan sebagainya, dia pergi tengok, pergi siasat dan sebagainya. Dan dia orang yang macam ni, yang bagi AJ adalah the best solution. So bila dia buat benda tu, dia buat kajian, dia pergi ke tempat kejadian ataupun dia buat siasatan, so kemungkinan misteri itu akan terungkai dan masalah itu akan dapat diselesaikan. Nampak tak? So korang nampak tak sebenarnya apa yang FJ nak sampaikan? Begitulah pemahaman FJ apabila ada orang mengkisahkan cerita seram di jalan raya lah. FJ fokus kepada jalan raya, okay? Ada orang cerita kisah seram di mana banyak lah FJ baca tau. FJ baca teliti satu-satu tau kisah seram dan sebagainya, tentang macam mana kejadian itu berlaku dan sebagainya. Dan atas kapasiti itu, FJ pergi ke arah jalan-jalan seram yang orang ceritakan lah kan, jalan-jalan misteri yang orang ceritakan, di mana kebanyakannya okay, macam dari sudut FJ punya eksperimen lah, kebanyakannya benda ni boleh diselesaikan dengan cara berfikiran kita, berfikir secara logik akal kita dapat fikir benda ni adalah manusia dan sebagainya. Tetapi adakah FJ tolak bahawa maksudnya FJ ni tak percaya lah benda cerita seram kan? Tak. Ada tempat memang realiti benda ni berlaku. Okay? Ada tempat benda ni realiti, gangguan dan sebagainya itu berlaku. AJ tak nafikan. Sebab itulah AJ ni bukanlah orang yang boleh nampak, bukannya orang yang boleh ada super power kan. Dia boleh baca orang ke, atau sebelum pergi tu aku sudah tahu di situ ada sesuatu. AJ bukan orang macam tu. That's why AJ suka bawa member. Okay? AJ suka bawa member. Walaupun kami ni agak berlainan lah, cara, kaedah, metodologi dan sebagainya, tapi FJ suka bawa dia sebab FJ nak dengar daripada sudut pandang dia yang mungkin dia tahu tentang misteri-misteri ni lah. FJ nak tahu. Sebab tu FJ tak kritik sangat member ni. Kalau dia kata sesuatu tu, FJ akan terima lah. Tapi FJ tengok lah, kalau dia dirasuk tu, dia cakap sesuatu, FJ tak percaya lah. Bukan tak percaya, masih FJ mungkin ada benda yang FJ percaya tapi FJ takkan sebarkan. Itu metodologi ataupun method FJ lah, kaedah FJ. Kalau dia beritahu sesuatu ke, kita cuba untuk bersikap 50-50 lah kan. Kita okey, dia kata ada benda ni sekian-sekian, mungkin betul-betul ada, tapi kita kena siasat dari sudut secara logika lah. FJ pergi banyak jalan, FJ jumpa banyak
motosikal yang lalu pada tengah malam, di mana kalau fikir tak logik, tapi itulah kebenaran yang nyata. Di mana sepanjang FJ buat video lah hampir 50, FJ mungkin dapat claim tidak ada satu pun yang FJ boleh katakan mengalami penampakan secara realiti lah, realiti. Okey, berkaitan dengan penampakan ni, dia ada satu pemahaman lah, di mana ni pemahaman FJ nak cerita panjang tentang penampakan ni. Kalau ada masa, FJ akan ceritakan bagaimana ada orang yang boleh nampak, ada orang macam FJ yang tak boleh nampak, dan macam mana kalau kejadian tu semua orang nampak. Jadi ada macam mana boleh nampak dalam kamera dan sebagainya. Sebenarnya FJ ada teori sendirilah, sebab FJ dah mungkin based on pengalaman FJ, pembacaan FJ, kajian FJ daripada video dan sebagainya. FJ tengok video ceramah tentang ustaz-ustaz bercerita dan sebagainya kan. So FJ ada satu teori lah, di mana mungkin benda ni akan dapat beri penjelasan, tapi bukanlah nak kata hujah FJ ni adalah paling tepat. Okay, sebab dekat luar sana ramai orang yang berilmu, yang lagi berilmu daripada FJ, mungkin dia lebih faham benda ni, ataupun orang yang dia pernah masuk dalam alam bunian dan sebagainya. Pengalaman mereka jauh lebih advance lah berbanding FJ. Dan ada orang berpengalaman bila dia jumpa dengan apa orang kata, talk share apa semualah kan, dia secara realiti, secara sedar, secara mimpi dan sebagainya. Pengalaman masing-masing berbeza. Sebab tu FJ kalau ada teori dan sebagainya, FJ akan 50-50 lah. Dan FJ harap lah, FJ harap ramai orang yang berfikiran seperti itu. Okay? Kesimpulan dia, FJ harap ramai orang berfikiran seperti itu, di mana kita meletakkan apabila sesuatu kisah seram itu ataupun misteri itu diceritakan, kita letak diri kita 50-50, kemudian kita siasat. Kita kalau boleh lakukan siasatan, pembacaan. Kalau kita rasa benda ni macam tak betul, kita pergi. Jadi tak suka sebenarnya kalau orang sampaikan terus cerita-cerita misteri ataupun mistik ini tanpa meletakkan barrier lah kan. Dia cerita misteri pun semua, tapi dia tak cakap benda ni, dia tak bagi kesedaran kepada orang bahawa kita kena siasat dulu dan sebagainya. Tak bercakap based on realistic. Okay, so macam dia cakap lah, dari sudut pandangan FJ dan sebagainya, alhamdulillah lah, FJ tak pernah lagi lah nampak satu penampakan yang memang memang realiti seperti mana orang lain yang kena ganggu. FJ tak pernah nampak lagi, walaupun benda tu dicabar dan sebagainya lah. FJ sikit lagi cerita 1 minit 2 minit. Sebagai contoh, FJ bagi sewaktu pergi jalan Sungai Korok, okay? Di mana waktu tu kan berlaku macam member hampir kena rasuk dan sebagainya. Apa niat FJ waktu tu? Niat FJ tahu benda tu dah cabar dan sebagainya, dan dia ada kekuatan dia lah. Seperti apa yang member sampaikan kepada FJ letakkan 50-50. So FJ tahu mungkin benda ni boleh mendatangkan kemudaratan. Apa yang FJ harap pada waktu FJ lalu dekat Sungai Korok tu, di mana FJ harap benda tu kan, FJ cakap FJ dah kunci, bukan kunci lah, FJ dah agak pagar lah semua kereta pun semua kan. FJ nak tengok dia keluar dekat arah jalan je. Itu yang FJ waktu tu harapkan kan. Kalau dia memang kemas, memang hebat sangat, memang sakti sangat kan, bila dia tak boleh masuk tu dia geram lah. FJ macam tu lah, FJ punya kalau nak tengok hebat tak hebat, kau keluar nak tengok kan. Tapi benda tu tak happen, tak berlaku, masih tak berlaku lah. Tapi member pun kata benda tu agak memang dahsyat lah juga. Kalau orang kena ganggu apa semua tu agak dahsyat lah kalau dia ganggu tu. Cumanya waktu tu FJ harap macam tu lah. FJ harap bila dia tak dapat masuk ke arah dalam member, dia tak dapat masuk, dia tak boleh apa-apa kan FJ, dia tak boleh apa-apa kan kita orang dalam kereta ni, dia muncul lah. FJ nak tengok kan, sebab ramai orang kata benda tu munculkan diri, benda tu memunculkan diri, okay? Dia lalu apa semua. Nak cerita ni seram lah pula, rasa seram. Ada cerita-cerita ni tak boleh. Dia nak tengok kalau betul-betul dia kemas, dia keluar. Tapi itulah waktu tu FJ pun ada rasa macam ni, kalau kau keluar ni kau lah hantu pertama yang keluar dalam video aku waktu tu. So macam itu macam AJ pun ada rasa niat macam orang kata perli lah, perli. Kalau bahasa ganas dia menganjing lah kan. Kalau hang keluar dalam video aku ni, hang lah entiti ataupun hantu pertama yang kita orang dapat rakam di jalan. So bukti kan kau punya keberadaan tu lah. Tapi end up masih tak ada lah. AJ waktu tu tak nak berhenti sebab member dia dah macam goyang sangat lah waktu tu kan. So AJ jalan terus lah. Kalau member okey, steady apa semua, mungkin AJ berhenti. Jijan pun dia dah goyang tu yang awal-awal sebelum jalan tu. Jadi MJ seorang je yang tak rasa apa-apa. So AJ
kesian lah kat diorang tu kan. AJ terus je lah sampai habis. Kalau tak memang mungkin AJ akan berhenti lah kat situ. AJ nak tengok sejauh mana kebenaran orang kata orang tua yang ada kat Kelas Sungai Gorok. Tapi AJ mention siap-siap, AJ nasihatkan korang jangan lalu lah. Melainkan kalau korang memang 2-3 orang nak try ke apa ke, okey pergi je. Korang rakam apa semua kan, rakam lah. Tapi once bila bawa family ke apa ke, cuba untuk elakkan dulu lah lalu jalan tu. Ataupun bawa anak kecil pada waktu malam, cuba elakkan. AJ bagi nasihat siap-siap lah. Tapi kalau nak try, okey AJ galakkan. Ambil kamera ke apa, orang kata Farhan Jamal ni sembang lah, tak percaya lah kan. Ambil kamera, rakam. Kalau orang nak kritik FJ, kalau dia dah bawa kamera rakam, FJ okey, tak ada masalah sebab dah dibuktikan. So FJ pun mention dalam video tu, FJ tak adalah 100% percaya bahawa memang entiti tu ada, sebab FJ tak nampak apa-apa. Tapi nak kata ada tu adalah kan. Kalau ikut dia lah nak ganggu siapa. Mungkin waktu tu dia tengok FJ tak boleh, dia nak makan ke yang dia nak pergi pada member, nak masuk, nak rasuk. Dia macam ni, kalau dia tak boleh makan kita, dia pergi pada orang yang dia rasa dia boleh masuk, yang ada lubang apa semua kan, yang mungkin ada pernah kena rasuk. Dia nak cakap je sebenarnya. Dia nak cakap je sebab dia bengang kan. Okay, dia bengang kita tak boleh nak buat apa-apa, dia bengang, dia nak masuk ke member, dia nak cakap lah. Nanti dia mengilai-ngilai apa semua, kalau kena rasuk tu biasa lah. Okay, itu sajalah pengalaman yang AJ nak cerita panjang lah pula. AJ sebenarnya tak nak buat video panjang, tapi kadang-kadang pengalaman ni AJ nak cerita juga kat korang. Best sebenarnya cerita pengalaman ni. Okay, itu sajalah untuk video kali ni. Jangan lupa subscribe channel ni. Kalau rasa video ni best, share kepada kawan-kawan. Dan kita nantikan video react dan seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.